Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung kepada pengajian kitab Nadul Raja. Kita buka dengan macam kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita sambung lagi pada perbahasan berkenaan dengan ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata pengarang rahimahullah ta'ala wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan selawat dan salam ke atas keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda sekaliannya. Aluhu sallallahu alaihi wasallam mu'minuna min Bani Hashim wal Muttalibi. Qalahu al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dimaksudkan dengan wa alihi, yani ahlu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah semua yang beriman daripada kalangan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Baik. Ini yang dimaksudkan oleh tafsiran ini diberikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini Imam mazhab kita lah, Imam Syafi'i. Jika ditanya kepada kita apa yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi itu, maka ialah mereka yang beriman daripada Bani Hashim, keturunan Bani Hashim, dan juga daripada Bani Al-Muttalib. Dan di sini ada beberapa yang kita nak masukkanlah, ada kelebihan dia. Kelebihan ahli keluarga Nabi ini berbanding dengan mereka yang mukmin yang lain, iaitu pertamanya mereka bernasab dengan keturunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zaman kita sekarang ni mereka dikenali lebih masyhur dengan panggilan Habib ataupun Syarif ataupun Sayyid. Habib ataupun Syarif ataupun Sayyid. Itu makruflah pada zaman kita sekarang ni, masyhur. Itu keluarga Nabi yang daripada keturunan jalur Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Dan di situ tidak juga menafikan keturunan Nabi dari sebelah Al-Muttalib. Baik, siapa Al-Muttalib ni? Kalau Hashim itu kita tahulah, Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama sebenar kepada Abdul Muttalib iaitu Datuk Nabi bukanlah nama Abdul Muttalib, tetapi nama sebenar Datuk Nabi ialah Syaibah. Hashim itu pun, moyang Nabi itu pun, sebagian riwayat mengatakan nama sebenar dia bukanlah Hashim, tetapi nama sebenar dia Amru. Nama sebenar dia Amru bin Abdul Manaf. Moyang atas lagi Nabi nama dia Abdul Manaf. Abdul Manaf ni ada beberapa orang anak. Salah seorang dia anak yang awal lah, disebut kata yang sulung, iaitu nama dia Amru tu, yang dikenali dengan nama Hashim, iaitu moyang Nabi, ayah kepada Abdul Muttalib. Dan anak dia yang lain nama dia Al-Muttalib. Kenapa Datuk Nabi digelar dengan Abdul Muttalib? Peristiwanya berlaku ialah Abdul Muttalib ni, dia ketika kecil
dia kisah dia tu hampir-hampir mirip dengan kisah Nabi. Iaitu ketika kecil, mak dan ayahnya telah meninggal. Itu datuk Nabi. Itu yang nama Syaibah ni tadi. Maka pada ketika dipilih pemimpin di Mekah. Baik. Kenapa digelar dengan Abdul Muttalib begini? Datuk Nabi ni ayahnya iaitu yang nama Hashim tu memang berketurunan dengan keturunan orang Mekah. Tetapi mak dia berketurunan dengan keturunan orang Madinah. Kalau tak silap dari suku Khazraj. Jadi suku Khazraj dengan Nabi ni dia sebenarnya bukan orang lain. Sebenarnya keturunan Nabi juga. Madinah tu, orang Madinah tu sebenarnya keturunan Nabi juga sebenarnya. Itu nenek moyang Nabi memang asal daripada situ. Iaitu lebih tepat lagi mak kepada datuk Nabi. Itu moyang perempuan dia lah. Isteri kepada Hashim. Ustaz lupa nama dia, ada disebut dalam kitab. Jadi ketika berlakunya peristiwa meninggalnya mak kepada Abdul Muttalib ni dan juga bapa dia, maka pada ketika itu Abdul Muttalib ni dia dibesarkan di Madinah. Maka Al-Muttalib ni tadi kira pak saudara dia lah, bapa saudara kepada datuk Nabi ni. Dia dari Mekah diberitahu kepada dia ada anak saudara dia yang masih ada di Madinah, tinggal di Madinah. Yang pada segi keturunan dia ni memang sangat-sangat kena ambil berat lah. Sebab kalau orang Arab ni dia anak lelaki daripada adik ataupun abang, itu memang dia orang jaga betul. Sebabnya salah satu mereka ni penting dalam nak memperkuatkan suku. Kan kehidupan orang Arab jahiliah dulu itu kan suku kuat. Maka nak strongkan kuat tu ni ialah keturunan dia tu memang kena banyak lelaki. Gitu. Maka Al-Muttalib ni pergilah ke Madinah, bawa baliklah Syaibah ni tadi, iaitu datuk Nabi asalnya. Nama asal dia Syaibah. Maka bila dibawa balik ke Mekah, orang Mekah ingat pada asalnya datuk Nabi ni, iaitu Abdul Muttalib Syaibah ni tadi, asalnya ialah hamba kepada Al-Muttalib. Sebab tu dia panggil Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Tetapi apabila Al-Muttalib ni beritahu bahawa dia sebenarnya anak saudara dia, daripada anak abang dia yang nama dia Amru, yang orang gelar dengan Hashim tu. Kenapa gelaran dia dengan gelaran Hashim? Kerana ada satu tradisi yang dipelopori, diasaskan oleh moyang Nabi ni. Nama dia apabila dalam dia punya bani dia punya, sebabnya dulu suku-suku dia tadi dia duduk dia berpuak-puak, dia ada kelompok dia. Walaupun di Mekah tu dia ada punya kampung-kampung kecil dia. Mekah tu kampung besar. Dia ada mana suku puak dia duduk kawasan sini. Macam-macam duduk di Mekah tu lah. Ada bahagian Tarawih, ada bahagian Surarah, ada bahagian Faraleh, ada bahagian Tafaruneh. Dia banyak gitu. Ada bahagian Rawashdeh. Susah saya ingat lagi tu. Kalau bahagian yang Mahadin, luar Mahadin, bawah belakang tu kebanyakan orang Rawashdeh. Kalau sebelah Syukoh Tarawih tu, yang arah ke Masjid Umar tu, itu banyak suku Ilah Tarawih duduk situ. Kalau atas sikit lagi Garaleh. Kalau turun ke bawah pergi ke Masjid Ibn Bas, Masjid Bas tu kan, Ibn Bas tu, itu banyak Surarah situ. Kalau ada sikit atas sikit lagi Rawashdeh, macam-macam lah dia punya. Kalau pergi ke ada tu tempat kita orang tinggal dulu, Syukoh Mataraneh tu kan, Mataraneh itu kawasan kebanyakan kita. Dia gini, dulu orang Arab ketika zaman Nabi pun ataupun sebelum zaman Nabi pun begitu cara duduk dia, cara hidup dia. Maka digelar Hashim itu adalah salah satu sebab kerana ketika dia dengar dalam keluarga dia ada orang susah, dalam ahli
berjiran-jiran atau sebagainya atau orang susah, maka dia akan buat pakatan. Mana berpakat, kumpulkan makanan, kumpul makanan di tengah jalan tu, kemudian dia panggil seluruh ahli keluarga dia makan sama-sama. Maka orang nampak bila turun orang makan, mana ahli keluarga turun makan, mana suhu makanan tu tadi, macam Hashim, iaitu Yahshum. Yahshum ni makna dia macam apa ni? Dia panggil apa? Bukan berebut. Maksud dia mengkerumun, mengurumuni makanan tu. Dengan sebab itulah dia bila dia yang mempelopori ataupun mengasaskan adat begini, maka Amru ni tadi, iaitu moyang Nabi ni tadi, dia digelarkan dengan nama Hashim. Baik. Jadi Datuk Nabi digelar dengan Abdul Muttalib kerana Al-Muttalib tu pasti dia moyang saudara Nabi ni tadi. Dia ni pergi ambil, dia bawa Syaibah, iaitu Datuk Nabi ni, dari Madinah pulang ke Mekah. Jadi orang Mekah dia mula-mula nampak dia tu macam hamba oleh Al-Muttalib ni tadi. Sebab tu dia lama kelamaan, walaupun dah diberitahu bahawa dia anak saudara dia, anak kepada abang dia, tetap juga ayat Abdul Muttalib pula. Sebab tu dia lebih makruf gelaran Datuk Nabi itu. Sampai kita sekarang pun kita panggil Datuk Nabi nama dia Abdul Muttalib, padahal sebenarnya nama dia Syaibah. Dan baik, dan Al-Muttalib ni jugalah keturunan yang melahirkan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Moyang dia tu ada seorang nama Syafi'. Di mana Syafi' ni tadi dia merupakan kalau tak silap cucu kalau silap kepada Al-Muttalib ni. Dia merupakan cucu juga ataupun bawah sikit lagi daripada Al-Muttalib. Sebab tu dia digelar sebagai Imam Syafi'i kita digelar dengan nama Asy-Syafi'i, gelaran dia. Okey. Itu berkenaan dengan wa alihi wa sahbihi. Kemudian kita masuk wa sahbihi. Wa sahbuhu humul ladzi ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bih fil ardi fi hayatihi ba'da an-nubuwwah. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan sahabat ialah mereka yang berkumpul bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepadanya di muka bumi ini. Itu tambahan sebenarnya tu. Sebab ada sebahagian tafsiran mengatakan sahabat Nabi, malaikat itu sahabat juga. Tapi sini dia lebih khususkan pada manusia, fil ardi. Itu makhluk di atas muka bumi lah. Itu nama manusia. Fi hayatihi ba'da nubuwwah. Sepanjang hidup Nabi, sepanjang kenabian tu lah. Memang sepanjang hidup Nabi lah. Ba'da nubuwwah, iaitu selepas daripada Nabi diangkat jadi Nabi, iaitu selepas daripada peristiwa Hira tu. Maka semua yang beriman kepada Nabi selepas daripada peristiwa Hira tu dipanggil sebagai sahabat. Dan ada sebahagian ulama menambahkan lagi, iaitu sahabat ni yang kekal beriman sehingga akhir hayatnya. Walaupun setelah kewafatan Nabi sekalipun, sahabat ni tadi tetap kekal beriman sampai sahabat itu sendiri meninggal. Itu dipanggil sahabat. Ada pun yang kalau kata dia murtad sebelum meninggal, sebelum dia mati dia murtad, maka itu tidak dikira sebagai sahabat. Wa'lam anna as-sahba fil asli ismu jam'in lisahibi. Dan ketahuilah bahawa pada asal makna sahba ni, sahbu tu kan, wa sahbihi kan, sahba ataupun sahbun tu ialah isim jamak bagi sahib, wa huwa lughatan man bainaka wa bainahu mudakhalatun, iaitu antara kamu dan juga dia adanya satu persepakatan. Maksud sepakat ni maksud dia ngam lah, satu kepala. Sebenarnya itu maksud dia boleh masuk antara kita dengan dia, itu para sahabat. Wastilahan
at-tabi'u li ghairihi, dan adapun maksud istilah dia ialah orang yang mengikut kepada yang lain, ada mengikut. Yang mengikut tu dipanggil sahabat. Al-akhidhu bi mazhabihi, yang mengikut atas jalannya, ka ashab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti mana sahabat Imam Asy-Syafi'i, iaitu yang mengikut kepada Imam Syafi'i dipanggil ashab Syafi'iyah. Anak murid Imam Syafi'i itu dipanggil ashab, sebab mengikut kepada Imam Syafi'i. Ini sebagai contoh. Wal muradu huna as-sahabi kama 'alimta. Dan murad di sini iaitu sahabat Nabi lah, seperti mana kita telah ketahui itu, iaitu mereka yang beriman kepada Nabi dan kekal beriman sehingga dia tu sendiri meninggal. Itu dipanggil sebagai sahabat. Wa iddatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wafatihi mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. Qalahu Abu Zur'ah wastashkalahu Zainul Iraqi wa qala Rafi'i wa isnaduhu jayyidun wa sittuna alfa. Baik. Ada beberapa pendapat mengatakan bahawa berapakah bilangan sahabat Nabi ketika hidup dan juga meninggalnya Rasulullah. Maka sahabat Nabi ini yang dikira-kira ada lebih kurang 124,000. Ini pendapat yang telah sepakat Imam Abu Zur'ah, yang diriwayat oleh Imam Abu Zur'ah. Wastashkalahu, ada istikal sikit oleh Imam Zaid al-Iraqi, dan Imam Zainuddin al-Iraqi, Habis al-Iraqi mengatakan bahawa pendapat itu boleh diterima lah. Dan Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahawa 60,000. Maksud 60,000 tu ada di tulis itu ba'dal mi'ah alf, selepas 100,000. Maksud dia ialah 160,000. Wa akhirus sahabati mauta, dan ada pun sahabat yang terakhir sekali tinggal, Abu Tufail Amir bin Wasilah al-Laisi, fa innahu mata sanah mi'ah minal hijrah. Dan sahabat Nabi yang terakhir sekali meninggal ialah nama dia Abu Tufail. Kalau biasa kita baca dalam Sahih Bukhari pun, Abu Tufail salah seorang sahabat perawi hadis yang diterima oleh Imam Al-Bukhari, iaitu Amr bin Wasilah Al-Laisi. Itu nama sebenar dia, Amir bin Wasilah Al-Laisi. Dia meninggal tahun 100 Hijrah. Jadi sahabat Nabi sampai kurun ke 100 Hijrah, sampai tahun ke 100 Hijrah, sampai tahun 100 Hijrah. Adapun sahabat Nabi ada beberapa lagi selain daripada itu, antara yang terakhir juga lah, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari, yang terkenal dengan kisah dia jadi penerima Rasulullah, ataupun dia menjadi pelayan Rasulullah ketika Rasulullah sampai dulu dekat Madinah. Dia duduk di rumah Rasulullah, duduk di rumah dia kan. Iaitu Abu Ayyub Al-Ansari meninggal pada ketika peristiwa pembukaan kota Konstantinopel. Kali pertama umat Islam pergi serang di sana, iaitu zaman Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan jadi khalifah bawah pimpinan anak dia, iaitu Yazid bin Muawiyah tu. Wa kulluhum udul, dan setiap daripada sahabat ni semuanya adil. Adil mana menisbat udul, mana adil. Maknanya kalau dari sudut periwayatan hadis, semua sahabat ni memang adil. Wa afdaluhum taratul al-mubashshiruna bil jannah,
yang paling mulia daripada kalangan sahabat yang ramai tadi, iaitu 10 orang yang telah dijanjikan dengan syurga. Siapa ada 10 orang tu? Sebut. Situ disebut Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid wa Talhah bin Ubaidillah wa Zubair al-Awwam wa Abu Ubaidillah ibn al-Jarrah wa Abdul Rahman bin Auf. Baik. Ada 10 orang sahabat yang memang paling afdal, paling mulia dalam kalangan kebanyakan sahabat ini. Pertamanya itu Sayyidina Abu Bakar sendiri, khalifah pertama. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu khalifah Islam lah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang Qadisiyah. Panglima perang Qadisiyah itu perang melawan Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dikenali dengan orang yang mudah sekali melepaskan anak panah di jalan Allah. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni orang yang sangat zuhud. Dia ni merupakan ipar kepada Sayyidina Umar. Sa'id bin Zaid ni dalam peristiwa Sayyidina Umar memeluk Islam tu kan, asalnya dia bawa pedang, dia nak pergi bantu Rasulullah dan bunuh Rasulullah. Tapi dalam pertengahan jalan ada orang beritahu, daripada kau pergi ke rumah Rasulullah, baik kau pergi ke rumah kau dulu. Kau tengok dalam keluarga kau Fatimah itu telah memeluk Islam. Jadi suami kepada Fatimah Al-Khattab ni, adik kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Umar ni, iaitu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu merupakan adik ipar Sayyidina Umar. Wa Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni Rasulullah sebut dia syahid yang berjalan di atas muka bumi. Talhah bin Ubaidillah ni wafat dalam peristiwa perang dalam peristiwa perang Jamal. Sebab dia menyokong Sayyidatina Aisyah pada ketika tu lah peristiwa perang tu. Perang Jamal ke perang Siffin, saya tak ingat. Tapi antara dua perang tu lah. Wa Zubair al-Awwam sama juga. Zubair al-Awwam ni sebenarnya sepupu Nabi pada sebelah mak. Sepupu Nabi pada belah mak. Zubair al-Awwam. Kerana al-Awwam tu sepupu mak Nabi. Al-Awwam tu sepupu mak Nabi, jadi Zubair ni sepupu lah pada Nabi, tapi sebelah mak. Wa Abu Ubaidillah al-Jarrah ni dikenali sebagai Amirul Hazim Ummah, orang paling amanah dalam umat Islam. Wa Abdul Rahman bin Auf, siapa tak kenal kan Abdul Rahman bin Auf. Kisah Abdul Rahman bin Auf ni, dia jadi kaya tu, memang kepala, orang kata kepala bisnes semua hak. Sampai ada orang memuji dia, tak ingat sama ada Rasulullah itu sahabat memuji dia. Kalau Abdul Rahman bin Auf ni, dia berikan bukit pun tukar jadi emas. Pujianlah orang puji kepada dia. Kisah dia Abdul Rahman bin Auf ni bila hijrah, dia daripada Mekah pergi ke Madinah. Ya, semua kan hijrah salah sepinggang. Bila sampai di Madinah, Rasulullah mempersahabatkan dia dengan orang kaya juga lah dekat Madinah. Tapi Abdul Rahman bin Auf ni dia punya rendah diri. Orang kaya tu kata, kau pilih saja isteri aku mana satu kau nak, kuceraikan apa tak kau kahwin. Abdul Rahman bin Auf kata tak nak. Tak apa, kalau macam tu aku ada 2 rumah. Aku bagi satu kepada kau. Abdul Rahman bin Auf kata tak perlu. Kemudian orang yang tu tawar lagi, Al-Ansar ni kan, sahabat Ansar tu tak lupa nama dia, yang kaya tu, dia dia kata tak apa, harta aku ni separuh kau ambil. Dia bagi pada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf kata tak nak. Habis apa kau nak? Dia kata sebab Rasulullah dah sahabat Nabi kan ni, aku mesti tolong suatu juga. Maka Abdul Rahman bin Auf dia minta, aku nak pinjam saja, dia kata. Aku nak pinjam 5 dirham. Satu dia kata 5 dinar. Jadi sahabat yang kaya ni tadi, Ansar ni dia yang kaya ni dia kata tak payahlah, tak payah pinjam, kau ambil je. Aku bagi je. Kata tak, aku pinjam. Orang bin Auf aku pinjam. Cuma lepas dia dapat duit tu, dia minta ditunjukkan pasar. Tu je. Apa kerja dia buat? Abdul Rahman bin Auf ni, kalau kita fikir dia sudah otak bisnes kan, kita nampak cara perniagaan dia ni macam tak ada itu. Tapi sebenarnya itu. Kita tengok teknik dia,
Dia beli unta dengan duit yang dia dapat tadi kan, pinjam tadi, dia beli unta. Kita katalah duit yang dia ambil tu 5 dirham, sebab dia ada 2 ayat situ. Kita kata 5 dirham. 5 dirham dia beli seekor unta. Kemudian dia jual balik unta tu dengan 5 dirham. Kalau kita fikir, agak-agak ada untung tak? Dari segi logik ada untung tak agak? Tuan tu sendiri jawab. Rasa-rasanya untung tak? Beli 5 dirham, beli 5 ringgit, beli 5 ringgit, jual balik semula 5 ringgit, agak-agak ada untung tak? Pada segi logik, kita kata tak ada untung. Sebab dia bukan baik murabahah. Betul tak? Kan antum belajar kan kat dalam muamalat. Dia kita jual dengan harga modal sama. Beli sama, jual sama. Tapi pandai Abdurrahman bin Auf ni dia buat kata, dia beli unta tadi. Unta ni biasanya dibeli dengan ikat. Ikat dia ada tali ikat dia tu, tali kekang dia tu, tali ikat, tali tambak dia tu. Tapi dia jual unta saja, tali dia ambil, disimpan. Jadi dia dapat lagi 5 dirham, mana dia dapat balik modal, dia beli lagi unta lain. Macam itulah dia buat, dia beli unta, tali dia simpan, dia jual balik unta tu. Dia beli unta, tali tu disimpan, dia jual unta kosong, unta tak ada tali. Akhirnya seluruh tali-tali unta yang ada dekat Madinah tu ada di dalam rumah dia. Tu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ni bisnes punya orang. Jadi tali yang dia dah kumpul banyak-banyak tu, dia buat bisnes tali unta. Macam mana keadaan pun orang akan beli juga tali. Sebab unta dah tak ada tali, unta tak ada, orang Arab ni punya pangan, unta tak ada tali, unta tu tak ada mangsyan. Sebabnya, ialah kita nak tarik unta tu, kita nak punggang dia, kita nak tambak, semua benda dengan tali. Sekarang ni tali tak ada. Yang ada hanya di conquer dia Abdurrahman bin Auf. Dan tak ada orang akan beli juga dengan dia. Maka di situ yang dia jual dengan harga yang atas permintaan. Sebab tu kalau tengok strategi Abdurrahman bin Auf ni sama je yang diguna pakai zaman sekarang ni. Apabila permintaan tinggi, barang sikit, maka harga akan jadi dia dapat untung. Bermula daripada menjual tali unta saja. Itu Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Itu antara yang disebutlah. Ada riwayat. Banyak lagi sahabat-sahabat lain pun. Sebab tu jangan kita kata sahabat-sahabat ni orang tak kaya-kaya. Antara lagi Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni nak kaya, nak kata kaya tu sampai zaman sekarang. Sayyidina Osman lah orang yang walau dia dah meninggal, bank, dia punya akaun bank tak tutup. Sayyidina Osman. Sebab di Saudi sekarang ada satu akaun bank yang dipegang oleh kerajaan Saudi, yang mana akaun bank tersebut nama dia akaun Osman bin Affan. Berpunca daripada satu ladang kurma yang dia wakafkan untuk milik umat Islam di Madinah. Itu Sayyidina Osman. Yang mana ladang kurma tu tadi yang ada Bi'rul Osman tu, Telaga Osman, yang ada peristiwa yang dia beli telaga tu kan. Teknik Sayyidina Osman ni pun sama juga. Ni lagi pandai berniaga. Lagi pandai berniaga. Sayyidina Osman tu orang kaya, dia orang bisnes punya orang kan. Jadi jangan kita anggap sahabat-sahabat Nabi ni lelaki-lelaki. Duduk kat masjid, pakai kopiah di dalam semua. Orang hebat-hebat. Sahabat ni orang hebat. Kalau kita nak cerita seorang-seorang sahabat ni, subhanallah. Setiap sahabat yang 10 orang ni tadi, kenapa dia jadi syurga? Dia ada peristiwa di sini. Dia ada peristiwa dia yang tersendiri. Sayyidina Abu Bakar dia jadi syurga, hatta disebut dalam Quran sendiri. Wa qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ayat Quran. Dan isnaini isma fil ghar kan? Baik. Itu persahabatan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ni telah direkam oleh Allah Ta'ala dalam Quran.
Sebab tu barang siapa yang menyalah atau menafikan Sayyidina Abu Bakar, maka orang sudah kafir sebenarnya. Itu seperti mana berlaku kepada Syiah sekarang ni lah. Sayyidina Umar ni tidak dapat nafikan lagi lah. Dia punya kehebatan dia. Al-Faruq, Nabi gelar ada Al-Faruq sampai Nabi pergi ke kalau satu jalan tu dilalui oleh Umar, maka syaitan itu semua lari. Sebabkan dia punya kekuatan kerohanian dia, sebagai ulama sebut kerana kekuatan kerohanian dia. Yang kedua, kerana syaitan ni jadi sakit hati nak hasut Sayyidina Umar ni tak apa-apa, sebab dia ni Al-Faruq. Dia Allah Ta'ala bagi kepada dia kelebihan beza benda baik benda buruk. Tu kehebatan Sayyidina Umar. Dan pengorbanan dia kepada Islam banyak lah. Sayyidina Ali yang kita cakap tak perlu nafikan lagi. Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, setiap daripada sahabat yang 10 ni tadi memang ada kisah khusus dia yang Nabi janjikan mereka dengan syurga. Wa afdalul asyarati humul khulafa' rasyidin. Adapun daripada kalangan 10 ni yang paling afdal daripada 10 ni pula ialah khulafa' rasyidin, iaitu yang 4 orang tu lah. Wa humul arba'ah al-awwalun wa tartibuhum fil afdaliyati ka tartibihim fil khilafah. Dan ada pun urutan mereka kalau nak banding 4 orang ni pula, yang paling utama sekali ialah mengikut kepada tartib mereka pada khilafah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Baik. فأول من تولى الخلافة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه باختيار المهاجرين والأنصار، ولبث فيها 2 و13 و10 ليالي، وتوفي وهو ابن 63 سنة. Dan awal-awal mereka yang dilantik jadi khalifah ialah Sayyidina Abu Bakar, iaitu dengan pemilihan oleh orang Muhajirin dan juga Ansar. Kan berlaku dekat Saqifah Bani Sa'idah kan. Bani Sa'idah atau Bani Sa'idah itu selepas daripada kekuatan Nabi wafat hari Isnin, tapi Nabi bukannya terus dimakamkan. Hari Rabu tu baru dimakamkan. Jadi pada hari Selasa tu berlakulah peristiwa orang Ansar dah mula berkumpul dekat Saqifah Bani Sa'idah tu kan. Tempat kumpul dia tu, maka membincangkan siapa yang akan jadi ketua selepas daripada Rasulullah wafat. Maka orang Ansar cadangkan ada pemimpin daripada kalangan Ansar. Muhajirin kata ada pemimpin khas Muhajirin, maknanya ada 2 pemimpin. Maka pada ketika tu tidak dipersetujui, terutama oleh Sayyidina Umar. Dia kata mana ada satu negara dipimpin oleh 2 ketua, mana ada satu kawasan ragut, ada satu kawasan lapang, ada satu hutan dipimpin oleh 2 singa. Dia gitu, mana ada? Tidak boleh jadi gitu. Dia akan jadi pecah juga kepada umat Islam. Sedangkan Muhajirin Ansar ni dikira satu umat, bukan umat yang terpisah-pisah. Maka pada ketika tu Sayyidina Umar dia terus membaiat kepada Sayyidina Abu Bakar dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang semua. Dia setuju lah dengan pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari atau 10 malam. Boleh kita catat kat situ. Sanatain wa salasata ashhurin wa 10 layalin. Dan dia meninggal lebih kurang umur dia 63 tahun. Wa tawallaha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi ahdin min Abi Bakr. Adapun Sayyidina Umar naik jadi khalifah kedua ialah dengan perjanjian ataupun dengan cara tunjuk terus oleh Sayyidina Abu Bakar. Wala bisa fiha 10 sinin wa nisfan samaniyata ayyamin. Wa qutila syahidan wa huwa bi 63 sana. Dan Sayyidina Umar dia menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan wa nisfan, 6 bulan 10 tahun 6 bulan 8 hari.
dan dia dibunuh, syahid dibunuh oleh siapa? Oleh apa ni? Siapa nama dia tu? Siapa nama yang bunuh Sayyidina Umar? Tu ingat? Siapa nama tu Parsi tu? Pusat nama dia. Dia orang Parsi yang bunuh. Abu Lulu'ah. Abu Lulu'ah tu gelaran dia tu selepas dia berpura-pura masuk Islam. Nama sebenar tu Hormuz, bukan Hormuz. Hormuz tu Hormuz lah. Nama sebenar dia Hormuz. Dia orang Parsi tu, asal dia orang Parsi. Sebab kerajaan Parsi kan hancur masa zaman Sayyidina Umar, maka dia berdendam. Dia datang ke Madinah, dia mengaku dia masuk Islam. Akhirnya dia solat belakang Sayyidina Umar, maka ditikam Sayyidina Umar daripada belakang Hormuz ni. Daripada ketika tu dengan pisau yang beracun lah. Fatawallaha Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bi aghlabiyati ara'i ahli syura alladhi ayyanahu Umar. Maka pesanan Sayyidina Umar ketika dia sakit sebelum dia meninggal, lepas dia ditikam kan, sebelum dia meninggal, maka Sayyidina Umar menunjukkan beberapa sahabat untuk berbincang melantik dan tantangan mereka sebagai khalifah pengganti Sayyidina Umar. Antara sahabat yang termasuk dalam cadangan nama pada ketika itu ialah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Ubaidillah Al-Jarrah, antara dia lagi Sayyidina Zubair, antara dia Sa'ad bin Waqah. Adalah lebih kurang 6 orang. Jadi daripada 6 orang itu termasuk dari nama Sayyidina Utsman, maka daripada kalangan 6 orang itu disyura dia pilih bahawa dipilihlah Sayyidina Utsman. Wala bisaha qariban minisnataini 12 sanatan, iaitu lebih kurang hampir 12 tahun. Itu 11 tahun lebih lah. 11 tahun berapa bulan? 11 tahun 11 bulan lebih. Hampir beberapa hari saja lagi nak genap 12 tahun. Sayyidina Utsman menjadi khalifah selama hampir 12 tahun. Wa qutila syahidan wa huwa binus nataini wa thamanina sanah. Iaitu lebih kurang umur dia 82 tahun. Wafat pada umur dia 82 tahun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar iaitu 63 tahun. Rasulullah pun 63 tahun. Tapi Sayyidina Utsman ni pada umur dia 82 tahun. 82 tahun, tolak 12 tahun, jadi dia ni dilantik pada ketika umur dia 70 tahun. Sayyidina Utsman ni, Allah. Sayyidina Utsman bin Affan. Fatawallaha Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu bi mubaya'ati aksar sahabati, dengan bai'ahnya kebanyakan sahabat. Wala bisa fiha arba'a sinina wa tis'ata ashhurin, iaitu selama 4 bulan 4 tahun 9 bulan. Wa qutila syahidan wa huwa ibnu salasin wa sittina sana, itu pada umur 63 tahun. Dia dibunuh oleh Abdul Rahman bin Jam. Sayyidina Ali ini dibunuh oleh Abdul Rahman bin Jam yang merupakan salah seorang daripada pemberontak Mu'tazilah sebenarnya. Minta maaf, bukan pemberontak Mu'tazilah, pemberontak Khawarij. Golongan Khawarij. Abdul Rahman bin Muljam ni golongan Khawarij. Baik. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ni dia digelar juga dengan gelaran karamallahu wajhah. Allah Ta'ala memuliakan mukanya kerana daripada dia kecil memang tak pernah langsung memang berhala. Sebab dia daripada kecil memang duduk bersama bawah nasihat baginda Nabi SAW. Dan dia dibai'ah oleh kebanyakan para sahabat. Peristiwa selepas daripada peristiwa pembunuhan Sayyidina Utsman, maka pada ketika itu sahabat ada
ada sebahagiannya yang berpendapat bahawa kena cari dulu orang yang membunuh dan kena kisos dulu baru ada yang nak bai'ah. Ada sebahagian kata tak, kita bai'ah dulu, baru kita cari mana baru kita tegakkan hukum. Sebab kalau tak ada khalifah, macam mana kita nak tegakkan kisos? Jadi pada ketika itu berpecahlah kepada beberapa kubu. Ada satu kubu yang memang pro Sayyidina Ali, satu kubu yang pro Sayyidina Muawiyah, dan satu kubu lagi yang pro kepada umum kita Sayyidina Aisyah. Sebab Sayyidina Aisyah ni biasanya neutral, dia duduk di pertengahan, dia nak mendamaikan antara dua belah pihak ni pada asal, tapi akhirnya terlibat juga dalam peperangan. Mana terkait juga ini semuanya daripada konspirasi lah, ataupun perancangan yang orang puak-puak munafik buat, puak-puak munafik dan juga puak-puak syiah buat pada asalnya. Mereka ni memang dah nak menghancurkan Islam, maka dia buatlah porak panda begitu. Akhirnya berlakulah peperangan yang tidak kita mahu pun sebenarnya, iaitu peperangan Jamal dan juga peperangan Siffin. Peperangan Jamal dan juga peperangan Siffin. Akhirnya berlakulah peperangan tersebut. Dan setelah daripada peperangan Siffin, maka berlakulah majlis tahkim antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali menghantar wakilnya, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari, sebagai wakil daripada Sayyidina Ali untuk majlis tahkim. Majlis tahkim itu senang kita kata sebagai penilaian nama, ataupun nak menyelesaikan isu pada ketika itu. Dan daripada pihak Muawiyah dihantar Amr al-As, Sayyidina Amr al-As, dihantar Sayyidina Amr al-As untuk berlaku majlis tahkim. Majlis tahkim itu ada riwayat mengatakan berlaku dekat dengan Jordan tu, dekat wilayah yang nama Azraq, dekat Jordan. Tak pun belum tak sempat dia di kawasan tu, kawasan yang disebut sebagai majlis tahkim itulah. Allah Ta'ala alam. Ada sebagian kata di sebelah Syria sana, mana atas sikit lagi, mana bukan di sebelah Jordan, di sebelah Syria, tapi memang di kawasan Syam lah berlaku majlis tahkim tersebut selepas daripada peperangan Siffin. Maka selepas daripada itu dicarilah pembunuh-pembunuh yang telah membunuh Sayyidina Osman. Jadi maka ditegakkan hukum dan memang berlaku kisah sebenarnya. Yang pembunuh-pembunuh Sayyidina Osman ni kebanyakan daripada mereka ialah puak Khawarij. Yang mana puak Khawarij ni dia keluar setelah daripada peperangan Siffin, tak puas hati dengan Sayyidina Ali, maka puak keluar dikafir ke Sayyidina Ali. Kemudian dia bergabung pula dengan puak yang daripada Sayyidina Muawiyah, yang keluar daripada Sayyidina Muawiyah kali tak. Itu panggil puak Khawarij tu. Maka dia bergabung dan mereka membina kubu puak Khawarij ni di sebelah sepadan Jordan dengan Iraq tu, tempat tu pada Jordan dengan Iraq, dia ada kubu dia. Sampai dah Sayyidina Ali memutuskan Abdullah bin Abbas untuk nak pergi memerangi puak Khawarij tadi. Itu panjanglah kisah di situ. Wa ajma'in tawkidun lima qablahu ay kullihim, iaitu seluruhnya. Wassalamualaikum ke atas sekalian sahabat Nabi itu, kepada keluarga dan juga sahabat Nabi itu, mereka sekalian seluruhnya. Wal makna rahimallahu ali sayyidina Muhammadin wa sahbahu kullahum rahmatan maqrunatan bi ta'zimi wa haibahum. Allahu ta'ala alam. Jadi sampai sekadar itu saja dulu. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim azim. Kita akan sambung lagi pada perbahasan yang akan datang. InsyaAllah. Ada apa-apa persoalan? Assalamualaikum Ustaz. Ini kata saya dipilih haji. Sila. Saya
saya ada satu soalan. Ya. Apa beza di antara sahabat dengan Hawariyun? Macam setahu saya, macam sahabat ni banyak ke Nabi Muhammad dan Hawariyun ni ke Nabi Isa. Betul ke begitu tak? Dari sudut umum dia begitulah. Hawariyun ni dia lebih kepada gelaran kepada sahabat Nabi Isa. Ataupun dia bukan kata sahabat, sebenarnya dia lebih pada pengikut Nabi Isa, yang mana wa Hawariyun ni itu kata dalam surah As-Saff tu, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدناهم الذين آمنوا على علوهم فأصبحوا ظاهرين. Itu ayat dia tu. Jadi dimaksud pada Hawariyun yang dia ada di situ, iaitu yang mereka yang membantu perjuangan dakwah Nabi Isa. Itu digelar sebagai Hawariyun. Adapun sahabat ni lebih makruf lagi dikenali kepada mereka yang membantu perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita nak banding bezakan antara martabat sahabat dan juga Hawariyun, martabat sahabat ni lebih lagi. Kenapa? Kerana berdalilkan antara beza Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam dengan segala nabi yang lain, bahawa Nabi kita ni Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka sahabat dia jugalah afdalul ummah. Sebab tu dalam Quran jelas sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni sekalian orang Islam terutamanya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Tuhan kan darah kita. Jadi ukhrijat linnas, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk yang diutuskan untuk sekalian manusia. Mana kalau nak dibanding bezakan antara sahabat dengan Hawariyun itu, sahabat adalah lebih mulia lagi. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah. Amin. Jadi kalau orang tanya kenapa pula kita berpendapat bahawa sahabat lebih mulia lagi, antara dengan apa ni, pengikut ataupun umat nabi-nabi terdahulu yang beriman. Kerana pertama kita jawab bahawa nabi kita tu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu satu. Kerana dengan sebab itulah maka tabi'lah ikut. Dia mengikut pengikut dia tu, dia jadi tabi'. Yang kedua, kerana kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dalil tersebut. Allah Ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Okey, insyaAllah kalau tak ada apa-apa persoalan, jadi sampai setakat itu sahaja dulu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi pengajian kita ni, Fardhu Ain kita ni kan. InsyaAllah lah kita pergi secara perlahan. Kita nak lagi waktu salah pun tak boleh juga. Semampu yang kita boleh lah, upah yang diberikan ataupun kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. InsyaAllah Allah Ta'ala alam. Maaf kita atas Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'alimna alladhi yanfa'una, Rabbana atina min ladunka wa qarabat lana fi dinina wa qina fi wa 'alimna ta'wila wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin wa fikum. Jazakallah khair Ustaz.